Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna binti Abdul Halim. ID 2020271032. Saya akan membentangkan topik relativism. Antara topik yang kita akan bincangkan di dalam konsep relativism adalah: yang pertama, konsep dan teori relativism; yang kedua, sejarah dan asal-usul relativism; yang ketiga, ciri-ciri relativism; yang keempat, pecahan dan bahagian relativism; yang kelima, kelemahan relativism; yang keenam, kritikan yang diterima oleh relativism; yang ketujuh, tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan relativism; kelapan, kesan relativism terhadap peradaban manusia. Topik yang pertama, konsep relativism. Relativism membawa maksud di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Ia adalah kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak dan tapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Relativism juga boleh didefinisikan sebagai penolakan bentuk kebenaran sejagat tertentu. Topik yang kedua adalah sejarah dan asal-usul relativism. Seperti yang kita tengok di sebelah, relativism telah timbul dan dikesan pada awal perkembangan falsafah Greek oleh beberapa orang tokoh sofis. Yang pertama adalah Xenophanes, Protagoras dan Euripides. Asal-usul relativism juga adalah dari bahasa Latin, iaitu relativus, yang bermawa maksud nisbi atau relatif. Relativism adalah tiada kebenaran universal. Topik yang seterusnya adalah ciri-ciri relativism. Ciri yang pertama, relativism menafikan konsep universalism, di mana konsep ini mementingkan hak individu tanpa mengira hak komuniti yang lain. Ciri yang kedua, relativism menafikan konsep absolutism. Konsep ini adalah menyatakan kebenaran yang nyata dan hakiki, di mana ianya sangat bertentangan dengan konsep relativism. Ciri yang ketiga, menafikan monism, iaitu konsep yang kekal dan satu. Yang seterusnya, kita pergi kepada pecahan dan bahagian relativism. Pecahan yang pertama adalah etika. Pecahan yang kedua, agama. Dan pecahan yang ketiga, budaya. Yang seterusnya adalah kelemahan relativism. Antara kelemahan relativism adalah: yang pertama, sikap terburu-buru para sarjana dahulu mengutarakan idea relativism bagi menggantikan idea universalism tanpa mengkaji dan menteliti apakah konsekuensi dan akibat yang akan diterima oleh konsep relativism itu sendiri. Dan yang kedua, ahli falsafah sering berselisih faham antara mereka. Hal ini disebabkan oleh tiada yang benar atau yang salah. Dan yang ketiga, perkara ini telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Topik yang seterusnya adalah kritikan yang diterima oleh relativism. Antara kritikan yang diterima oleh relativism adalah: pertama, konsep yang dibawa oleh para relativistik tidak mempunyai objektif yang jelas. Seterusnya, konsep ini juga mempunyai kesamaran moral dan menjadi perbualan dan perselisihan di antara sarjana. Seterusnya, budaya ini adalah budaya yang tidak stabil. Topik yang seterusnya, tokoh yang terpengaruh dengan relativism.
Antara tokoh yang terpengaruh dengan relativism adalah Protagoras of Abdera. Protagoras of Abdera adalah tokoh barat yang memperjuangkan ajaran relativism. Protagoras percaya bahawa relativism adalah kebenaran yang tiada penghujung dan kebenaran yang objektif. Protagoras juga mentafsirkan kebenaran adalah secara individu, dan jika seseorang mengaku bahawa dia tidak ada Tuhan, maka tidak ada Tuhan bagi dia. Manakala jika seseorang mengaku dia mempunyai Tuhan, maka ada Tuhan bagi dia. Protagoras telah ditentang oleh seorang tokoh lain, iaitu Plato. Plato tidak bersetuju dengan fahaman yang dibawa oleh Protagoras kerana Plato percaya setiap perkara ada kebenaran yang tertentu yang selari dengan dia. Tapi yang seterusnya, kita akan membincangkan kesan relativism terhadap peradaban manusia. Terdapat beberapa kesan relativism terhadap peradaban manusia. Antaranya adalah in terms of agama, iaitu antara kesan relativism kepada agama adalah penganut agama masing-masing telah yakin dan percaya kepada agama yang mereka anuti kerana tiada agama yang salah dan benar. Kesan yang kedua, kesan terhadap peradaban manusia sebagai contoh, pakaian kaum di Malaysia, kaum Melayu secara asalnya memakai pakaian yang menutup. Hal ini dan perkara ini telah diikuti oleh kaum lain seperti China dan India. Kesan yang ketiga adalah konsep ini telah memberi kesan terhadap sokongan kepada perundangan negara. Setiap negara adalah berbeza dari segi pemikiran, budaya, agama, etika dan moral. Justru itu, setiap negara mempunyai perundangan yang dipegang masing-masing dan ia terhasil dari pandangan negara masing-masing.